Jadilah seperti air yang sentiasa mencari jenisnya, sentiasa mencari ilmu, tak kira di mana anda berada. Dan apa gunanya kalau ada kemenyan sebesar tungku, kalau kita tidak bakar dari dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam bahasa dan salam Minggu Saham buat semua. Alhamdulillah, pada pagi ini kita dapat bersama-sama berkumpul, bersantai, berdiskusi minda dengan para panel kita, iaitu Tuan Khairi, merupakan orang yang cukup berketerampilan tinggi yang dapat kita bersama-sama cuplik sedikit ataupun sepatah dua ilmu yang dapat kita pindahkan bersama. Bak kata orang, hari ini kita bersama-sama terus berdiskusi, terus bersantai dengan minda kita. Assalamualaikum kepada para penonton yang ada. Alhamdulillah, setelah kita pada semalam kita bersama-sama mengupas isu persoalan yang ingin kita jawabkan, dan hari ini kita dapat ke episod yang seterusnya bersama-sama dengan saya untuk berdiskusi tentang sembang anak muda, iaitu kerja sendiri versus makan gaji. Jadi kepada hadirin dan hadirat sekalian, kami faham bahawa kerja sendiri dengan makan gaji, kita faham resminya adalah resmi orang yang busy. Jadi dengan pendekatan Amanah Saham Nasional Berhad mengambil pendekatan untuk jalankan siaran kita pada hari ini melalui secara atas talian supaya kita dapat bersama-sama jadikan ia sebagai tatapan. Jadi banyak persoalan yang kami akan bawakan, maka terus bersama kami sehingga ke akhir rancangan. Sebelum ini kami telah pun bersiaran, dan hari ini kami bersiaran lagi, dan suka atau duka untuk saya ingatkan, kami bersiaran hari ini berada di Setia Fountains Bertam Pulau Pinang, dan kami berada di sini untuk kita tambah nilai baharu. Dan saya juga nak ingatkan kepada anda bahawa saya dah tiba di Setia Fountains Bertam Pulau Pinang. Saya dah berkesempatan untuk pusing-pusing di reruai yang ada di sini. Saya rasa memang cukup mampu menghiburkan minda, kerana melalui karnival ini anda boleh menuntut pelbagai nilai tambah baharu. Antaranya nilai bagaimana kita nak mengurus kewangan, bagaimana kita nak elak dari kena penipuan, dan macam-macam lagi. Khususnya kita memberi pengkhususan kepada literasi kewangan, dan dengan penjenamaan kita iaitu Minggu Saham Amanah Malaysia. Baiklah hadirin dan hadirat, bak kata orang tak kenal maka tak cinta. Maka saya perkenalkan diri saya. Saya Mahzidin Zidan bin Abdul Aziz, atau dikenali dengan Zidin Zidan Aziz Desa, atau mungkin lebih dikenali dengan saudara. Dan hari ini bersama-sama dengan saya merupakan para panel, merupakan panel kita yang saya sebutkan sebentar tadi, cukup berketerampilan tinggi, cukup berkaliber, cukup tahu dengan liku-liku perjuangan yang ada. Jadi saya perkenalkan panel kita pada hari ini iaitu Tuan Khairi. Apa khabar Tuan? Alhamdulillah, baik. Terima kasih. Tuan datang dari mana Tuan? Saya daripada Shah Alam ke sini, dan hari ini akan terus naik ke Thailand. Oh, terus ke Thailand? Alang-alang. Ada program apa pula tu dekat Thailand? Jalan. Ada ni lah. Bukan Minggu Saham lah dekat sana. Tak ada. Bukan juga. Minggu Sukaria. Ya pasti apa yang kita dapat dekat sini pastinya pengalaman tu lebih seronok berbanding pengalaman di Thailand sana Tuan. Baiklah Tuan. Sebentar tadi saya ada sebutkan bahawa kita akan mengupas persoalan serta segala yang kusut tentang kerja sendiri atau makan gaji. Jadi saya teruslah mulakan kepada kita punya definisi kita. Saya kalau dari peringkat sekolah, dari peringkat alma mater, kalau saya belajar bersungguh-sungguh, saya terus kenal bahawa mati tak menyesal dan luka tak menyiuk. Kerana saya faham, hidup saya ada tujuannya. Saya terus bekerja, saya terus belajar, kerana saya nak pekerjaan yang hebat, bak kata orang tu. Tapi menjadi persoalan, bila saya dah belajar sungguh-sungguh, dah dapat kerja, dah keluar ke peringkat luar, pekerja tu, nak dapat kerja tu persaingan dia cukup tinggi. Dan saya sendiri berpengalaman, bila saya nak bersaing nak cari kerja tu kan, saya masuk dalam bidang GIG ekonomi. Kerana saya kira bahawa bidang tersebut pulangan dia sangat lumayan. Kalau pada sisi pandang Tuan Khairi, saya rasa tak manis lah sebut Tuan Khairi. Boleh kalau saya panggil Abang Khairi? Panggil Abang, okey. Abang Khairi. Baik, kalau sisi pandang Abang Khairi, apa yang Abang rasakan berdasarkan fenomena ataupun situasi yang saya lalui sekarang? Okey. Saya juga melalui satu fasa yang sama juga. Saya panggil
indah khabar dari rupa lah kan. Kalau kita dengar lu, oh belajar pandai-pandai, kerja rajin-rajin, nanti dapat gaji besar, boleh ada orang kata keluarga, rumah besar, kereta besar. Tetapi hakikatnya bila kita dah start berkerjaya, tak seperti itu permintaan. Walaupun kita ni 5 flat sekalipun kan. 5 flat sekalipun. Jadi wujudnya satu revolusi dalam ekonomi, dia panggil sebagai gig tadi, disebut sebagai gig. Yang saya juga panggil sebagai, kita ni adalah satu trend baru. Kalau dulu orang panggil freelancer. Kan? Tapi timbul satu perkataan baru, giggers. Oh gitu. Kan? So giggers ni adalah mereka yang menginginkan satu kebebasan di dalam memilih pekerjaan, flexibility dalam pekerjaan. Dan mungkin kita tengok mereka ni adalah bukan yang tak pernah cuba untuk bekerja makan gaji dalam bidang pengajian kita. Mungkin engineering, kerja sebagai pembantu engineer contohnya. Tetapi bila mereka dah pergi ke dalam pasaran, dah melalui pekerjaan yang sebenar dengan pergi kerja waktu yang tetap, balik yang tetap, pendapatan yang tetap, kerjanya hampir-hampir sama, membuatkan ramai yang membuat-buat, terutamanya anak muda ni menginginkan sesuatu yang lebih freedom kan. Sebab tu saya akan minta tim untuk paparkan, kalau kita faham tentang gig ekonomi ni, kalau kita tengok dalam Dewan Bahasa dipanggil sebagai ekonomi jangka pendek kan. Maksudnya ia adalah bersifat sementara. Kalau kita kata kita nak duit kejap lagi, on kereta, start buat Grab, terus dapat duit. Orang nak kecepatan itu. Jadi anak muda memang sukakan benda yang cepat. Tetapi kita boleh kata ada sisi juga yang kita kena nilai dari sudut pandang jangka masa panjang. Adakah benda ini membuatkan kelangsungan hidup dia tu boleh berterusan? Sebab dalam revolusi dunia ni, kecepatan tu juga membuatkan trend itu bertukar. Kita tengok seperti penghantar makanan kan. Ada banyak brand dan hari ini semakin banyak. Yang mana asalnya ketika dahulu adalah satu brand sahaja. Jadi persaingan antara syarikat demi syarikat ni memberi tekanan kepada giggers ni juga. Jadi perlu juga giggers ini ambil kira risiko dan keterlangsungan dari segi kehidupan mereka. Sebab mereka juga anak muda yang akan berkeluarga, akan mempunyai anak akan belajar luar negara, nak beli rumah dan sebagainya. Itulah pendapat saya tentang menyebut tentang gigs ini. Faham. Dapat saya simpulkan berdasarkan abang punya penerangan seperti tadi, bahawa anak muda ni bila dia ceburi satu bidang gig tu kerana dia nak satu jangka masa yang pendek, terus cepat kaya kata orang kan. Ataupun mungkin orang yang berfikiran stigma sebegini kerana dia fikir dia takut dengan risiko, dengan rintangan yang ada. Sedangkan kita ni kena tahu satu hakikat bahawa ombak laut mana yang tidak berombak, bumi mana yang tak ditimpa hujan. Dan seterusnya Abang Khairi, kalau saya nak berkata tentang gig ekonomi, kita tolak tepi sebentar. Saya nak masuk tentang statistik. Memetik akhbar utusan 4 Julai 2023, Profesor Dr. Ahmad Ismail selaku Presiden Kongres Persatuan Akademik Malaysia, dia menyatakan orang yang makan gaji mengakibatkan ekonomi Malaysia ni dikuasai oleh warga asing. Dan kalau kita ikut statistik tenaga buruh Malaysia, lebih 12 juta selesa makan gaji, lebih 2 juta pilih bekerja sendiri, dan kadar pengangguran lebih 500,000 orang. Kalau dari sisi pandang Abang Khairi ke atas statistik yang saya sebutkan sebentar tadi, bagaimana? Pada saya berpendapat ada sebilangan anak muda yang manja. Kan tadi Zidane pun ada cakap, Zidane belajar sungguh-sungguh atas sebab ada nak berjuang kan, nak dapat kehidupan yang baik, kehidupan yang hebat. So itu satu tanda kita ada kehidupan yang kita tahu kita tak selesa, kita tahu kita datang daripada keluarga yang bukannya jutawan yang boleh turunkan harta berjuta-juta. So kita ada satu semangat perjuangan. Aku harus ubah. Walaupun kita bujang, belum berkahwin, belum ada anak, tetapi perasaan ingin mengubah nasib keluarga, parent kita tu sebenarnya menjadi satu penguat. Jadi apa yang Zidane katakan tadi tu, ada yang memilih untuk menganggur pun kan. Kalau tak menganggur pun kerja makan gaji je lah kan. Just go with the flow je lah, biarlah gaji setahun naik berapa-berapa pun layan je. Ini pada saya berpendapat ada sebilangan yang manja
yang tidak menjadikan kesusahan diri itu sebagai satu pushing factor. Pada saya, orang yang berjaya, orang yang pernah dihenyak teruk dalam hidup dia, ini merupakan satu anugerah yang kita harus syukur, kerana ujian ini menjadi minyak yang bakal membakar kita. Buat apa pun akan jadi cemerlang. Tengok macam Zidane hari ni, dah lah kacak berketerampilan, pandai memilih bahasa. Kan saya pun ingin nak jadi host juga macam Zidane hari nanti. Okey. Jadi untuk menjawab soalan Zidane berkaitan dengan statistik yang kita ada tadi tu, ia adalah sangat subjektif, bergantung kepada individu-individu. Ada juga kita lihat bahawa ada je anak muda yang semangat juang dia tinggi. Saya ambil contoh, saya selalu drive di traffic light terutamanya. Kita nampak orang jual jeruk, kan? Saya cakap, wow, bro, this is something yang anak muda, yang orang cakap anak muda pemalas, anak muda lagi sanggup menganggur kerana ada master, ada PhD, buatkan dia tak bekerja. Sedangkan benda yang sebaliknya, bila saya tanya, Dik, kenapa tak kerja lebih baik? Bang, saya dah selesa macam ni, fleksibel. Saya nak banyak, saya buat kerja banyak. Saya nak kurang, saya buat kerja kurang. Adik, apa ni lepasan apa? Oh, saya ijazah bang. Jadi ini satu, kita kata tak boleh pukul rata. Ada je sebilangan yang mempunyai semangat juang yang tinggi, yang sentiasa mencari jalan untuk tambah baik dalam kehidupan mereka. Jadi itulah kalau Abang Khairi cakap sebentar tadi bahawa saya ni pada awalnya terus usaha, terus kuatkan azam tekad saya. Dan sama juga saya, mungkin tempat saya, kasut yang saya pakai sama dengan kasut peniaga jeruk mangga di traffic light itu. Dan saya nak beritahu dekat Abang Khairi, mungkin kami seperti anjing. Pelik kan kata bahawa kami seperti anjing. Tapi saya nak sebut bahawa ada peribahasa Melayu yang berbunyi seperti anjing yang menyalak ke kafilah dulu. Bermakna ini adalah orang yang sangat berani. Ini kalau kita ambil tadi, mungkin ada orang yang dengki dengan saya, dia akan potong tadi tu, kami seperti anjing. Lepas tu terus keluar mana artikel kan. Itu kalau kita nak sebarkan berita palsu. Tapi saya nak tekankan dekat sini bahawa kami ni seperti anjing yang menyalak ke kafilah dahulu. Kami terus berusaha, kami terus kuatkan azam dan tekad kerana kami faham bahawa dunia ini penuh dengan pelbagai rintangan. Dan Abang Khairi, kalau saya cakapkan sebentar tadi, seperti statistik yang saya bacakan sebentar tadi, kalau kita lihat, kalau apa yang saya telah buat kira-kira dan baca apa yang ada, antara penyumbang utama mungkin berlakunya penyumbang kepada penganggur tu kerana orang yang takut nak hadap dengan risiko pekerjaan, lebih-lebih lagi risiko perniagaan. Takut kalau orang yang nak makan gaji pula, takut kerja kontrak diikat, kemudian penuh dengan tekanan. Jadi ini yang saya mahu melalui saya punya pembacaan. Dan kalau kita katakan sebenarnya orang yang takut untuk setiap pekerjaan ni, sebenarnya dia kena fikir bahawa kita nak masuk dunia pekerjaan ni sama seperti melabur. Pasti ada cabaran, pasti ada risikonya. Jadi pada hari ini saya nak seru untuk Abang Khairi bersama-sama dengan penonton yang ada. Mari sama-sama kita memberi pemfokusan kepada orang yang bekerja sendiri. Kerana dengan ekonomi sekarang ni, saya rasa kita kena fikiran yang lebih kritikal. Contohnya bekerja sendiri, bagaimana kita menggunakan platform yang sedia ada. Maka mungkin saya boleh kaitkan, bagaimana dengan keadaan ekonomi sekarang, kemudian kita nak bekerja sendiri. Ya, kita dijanjikan kerja sendiri dapat pulangan yang tinggi. Tapi jangan lupa, kerja sendiri juga risikonya juga tinggi. Betul. Jadi kalau pada hemat Abang Khairi sendiri, bagaimana? Okey, kalau kita cakap dari aspek risiko lah kan, semua pun berisiko. Siapa yang boleh confirm dia hidup untuk hari esok? Macam kan, siapa boleh confirm benda tu? Dan siapa boleh confirm bahawa esok kita masih lagi dapat kerja di tempat kita bekerja? Atau mungkin boleh pergi kerja, atau mungkin tidak dibayar gaji. Okey, seperti baru ni di US, penjawat awam kan 45 hari ditangguh gaji. Jadi siapa kata jaminan itu ada? Semuanya ada risiko, cuma berbeza risikonya. Ada yang terlalu berisiko, sederhana risiko, ataupun rendah risiko. Jadi untuk menjawab soalan pasal risiko, pada saya dia adalah terletak kepada diri sendiri, semangat juang yang tinggi tadi, dan kita juga harus menjadi seorang yang kritikal kan, seorang kritikal supaya mencari jalan macam mana kita nak memasarkan diri. So ini satu kemahiran yang
yang saya rasa syukur alhamdulillah saya gunakan kemahiran itu yang saya panggil sebagai kemahiran menjual diri. Dengan cara yang baik, bukan juri yang begitu. Okey, kemahiran menjual diri ni adalah kita menjual kemahiran kita. Okey, kita ambil contoh untuk mereka yang bekerja dulu. Mungkin kita ditawarkan dengan pekerjaan seperti internship, kita dapat kita panggil sebagai latihan dalam industri. Ya. Tapi bagaimana kita menonjolkan diri kita tu? Menunjukkan bahawa kita adalah seorang yang berkomitmen tinggi dalam pekerjaan, seorang yang proaktif, tidak perlu disuruh, dah lakukan, berdisiplin, dan kita harus tonjolkan. Dan jangan kita terdengar kata suara-suara, pada saya suara cicak lah kan. Cak. Ada kipas bos lah tu. Tak ada istilah kipas bos. Dia berbalik kepada apa tujuan kita, nawaitu kita. Kalau kita buat tu kerana Tuhan, kita buat tu kerana itulah diri aku yang sebenar, buat dan tonjolkan. Buat marketing sikit. Kan? Bila bos sampai awal tu, Assalamualaikum bos. Kan? Jadi tonjolkan diri kita supaya kita nampak lebih ke hadapan berbanding dengan rakan-rakan kita yang lain. Sebab dunia penuh dengan persaingan. Jadi begitu juga kepada mereka yang mungkin dalam kontrak ataupun yang bekerja, kalau kita nak daripada satu position nak pergi kepada another position, persaingan sengit. Semua orang pun belajar cemerlang, semua orang pun bekerja cemerlang. Tapi bagaimana seseorang itu dia tonjolkan diri untuk nampak dia lebih menyerlah berbanding dengan rakan-rakan yang lain. Itu untuk mereka yang bekerja. Bagaimana pula untuk mereka yang berniaga? Tanpa sales, tanpa marketing, bisnes, kita ambil kedai makan lah, juallah sedap macam mana pun, confirm bungkus. Dan apa yang berlaku sekarang? Dunia viral kan, sampaikan makanan yang tak sedap pun orang sanggup datang. The power of marketing. Tapi pada saya ini dah tak beretika lah buat marketing macam tu kan. Cuma the point yang saya nak cakap kat sini adalah bagaimana seseorang itu menonjolkan diri dia tu, menentukan sejauh mana dia boleh berkerjaya untuk mereka yang bekerja, sejauh mana dia boleh berniaga untuk mereka yang berniaga. Itulah pendapat saya. Zidin. Faham. Itulah yang sebentar tadi saya sebutkan bahawa kita ni dekat dunia laut mana yang tidak berombak, bumi mana yang tak ditimpa hujan. Dan juga kepada Abang Gary, sebentar tadi kita bercakap tentang risiko yang ada. Dan juga Abang Gary juga tadi ada sebutkan berkenaan cak-cak-cak maksudnya bagaimana orang yang kipas bos ni. Saya rasa ini adalah satu fenomena, satu kejadian yang memang kita tak boleh nak nafikan. Memang akan terus berlaku sehingga ke mana sekalipun. Dan saya yakin dari dahulu sekalipun memang terus ada orang yang kipas bos. Kalau kita lihat bagaimana dalam filem Alibaba Bujang Lapuk, bagaimana para dan filem lain contohnya bagaimana para penyamu nak kipas bos dia. Itu maksudnya memang satu perkara yang tidak dapat dinafikan. Jadi bergantung pada diri kita, dan kalau kita rasa orang tu lebih kerana dia kipas bos, kita pun boleh lebih juga, ikut dia kipas bos juga. Kita kena tonjol diri. Kipas itu. Mana yang paling kuat? Kalau dia buka kipas, kita buka aircon. Betul, kita tunjuk kita yang terbaik. Kalau dia buka kipas, kita buka aircon seperti di studio kita hari ini. Ya, sejuk betul. Tapi saya faham kita dapat aircon macam ni kerana ini menjamin keselesaan kepada anda semua yang ingin pergi ke karnival kita, iaitu Minggu Saham Amanah Malaysia. Sudah semestinya memang menjamin keselesaan anda semua. Betul. Macam mana? Abang Gary dah ni? Saya pun sebenarnya terkejut tadi bila saya sampai, saya cakap, wow, karnival ni buat dalam keadaan full aircon. Betul, lain daripada lain kan? Wow, ini lain daripada lain. Tapi memang penting keselesaan, terutamanya dalam kita cakap dalam nak memberi makanan kepada minda kita. Kan kita tengah-tengah panas tak pergi belajar macam mana. Betul, Tapi betul. bila keselesaan yang pihak majlis Minggu Saham Amanah Malaysia ni yang adakan pada minggu ini, pada saya ini satu inisiatif yang sangat baik dan harus diteruskan. Jadi itulah Abang Gary. Mungkin sebab itulah abang tak jadi moderator, tak jadi host. Kerana abang ada sisi pandang lain. Sebenarnya tadi saya tak terfikir pun dia pasang aircon untuk dia nak bagi makanan kepada orang yang mendengar tu. Oh, saya tak terfikir tu. Yang saya fikir, apa hal lah dia pasang aircon kuat-kuat. Yang saya fikir mungkin keselesaan saya saja. Tapi abang boleh fikir dengan lebih kritikal lagi. Jadi elok abang ada di situ saja. Baiklah abang, kita teruskan. Tadi kita bercakap tentang risiko. Sekarang saya nak bawa bersama-sama hadirin dan hadirat para penonton yang ada untuk kita layarkan kapal bahtera bersama dengan nakoda saya, iaitu Abang Khairi. Mungkin Abang Khairi boleh ceritakan, kalau orang yang bekerja sendiri, apa kelebihan yang kita boleh terima?
kalau melalui kerja sendiri ni? Okay, of course akan ada timbang taranya. Ada orang akan cakap ini lebih bagus, ada orang cakap ini lebih bagus. Pada saya kita harus cuba, kan? Bukan dengar sekadar ikut-ikut apa yang dikatakan, apa yang diviralkan dekat luar sana. Dan atas penelitian saya, daripada satu ketika dahulu Zidin, saya ni dulu kerja dengan 3 buah bank, berpindah-pindah. Kita eager tau, nak kenal diri dan potensi diri. Kita pindah sini, oh aku boleh buat benda ni, oh aku kurang buat benda ni. So ada satu perbezaan besar antara yang kita boleh lihat antara entrepreneur dan intrapreneur. Ini satu terma yang saya dapat masa saya bekerja dulu. Kadang-kadang kita ni nak gigih sangat, nak berniaga. Tapi berapa ramai orang yang buka berniaga last sekali bungkus? Kan? Kau pandai lah masak, kau buka kedai, confirm ramai. Last sekali yang dia pun tak datang. Jadi sebenarnya sebelum kita menjadi seorang entrepreneur, kita sebenarnya harus jadi intrapreneur. Okay? Dan apakah dua perbezaan antara dua entrepreneur dan juga intrapreneur ini adalah intrapreneur adalah mereka yang membina kerjaya di dalam sesebuah perniagaan. Ada satu lagi pula adalah panggil intrapreneur, adalah mereka yang membina perniagaan tersebut. Bukan semua orang ada kemahiran itu, tetapi pada saya boleh cuba. Dan nak cuba daripada mana? Jadilah seorang intrapreneur yang terbaik. Sebab saya percaya the good leader come from good follower. So kalau kau boleh jadi pekerja yang baik, kau boleh tunjukkan yang kau ni seorang yang kreatif dalam memikirkan sesuatu inovasi baru, boleh memberdatangkan bisnes. Kau ni kalau aku lantik kau jadi supervisor, kau boleh jaga budak-budak kau macam bisnes ni bisnes kau. Ini adalah contoh satu karakter yang kita boleh cakap ini sebagai satu persamaan antara dua ni. Okey, jom saya kongsikan pula tadi perbezaan. Sekarang ni adalah apakah persamaan antara intrapreneur dan entrepreneur tadi. Okey, persamaan dia adalah dekat karakter kepimpinan. Jadi walaupun dia bekerja, tetapi dia punya jiwa dia tu macam bisnes ni bisnes aku. Kan, aku akan buat sehabis baik, amanah, kan, berdisiplin, telus. Dan bila kita ada karakter yang macam ni, kita boleh sebenarnya boleh satu hari nanti, tak mustahil, sebenarnya kita boleh upgrade diri kita untuk menjadi seorang founder ataupun entrepreneur pula. Yang mana entrepreneur ni juga mempunyai karakter-karakter itu, cuma lebih berjiwa besar. Sebab kita tengok dari persegi rintangan, kalau cakap dasar rintangan dia lebih besar. Sebab mungkin dulu kita bekerja, mungkin kita duduk di bahagian operation. Tapi bila kita dah jadi founder, dah jadi entrepreneur, orang yang membina keperniagaan, kita harus faham HR, finance, administration, lagi marketing, sales and operation. So semua benda dalam kita punya jari. Seperti mana saya sendiri telah menjalankan perniagaan sekitar dalam masuk tahun ke-6. Wow, sangat-sangat mencabar Zidin. Nak pula saya melalui fasa COVID-19 punya pandemik ni kan. So pada saya untuk melihat kepada kelebihan itu, memang ada satu kelebihan ketara, iaitu dari segi flexibility. Itu yang memang tiada dakwa-dakwi lagi. Tetapi dari segi pendapatan itu tiada jaminan. Mereka yang berkemahiran, mempunyai karakter kepimpinan yang baik, insya-Allah campaklah kau bekerja pun kau superb, kau berniaga pun kau superb. Tapi kalau kau tak ada karakter kepimpinan yang baik, campaklah mana pun. Kononnya nak berniaga ni nak buat kerja senang, tapi dia takkan ke mana Zidin. Dia akan duduk kat takat tu, buat kerja seorang-seorang, bila rajin baru buat, bila tak nak buat, tak nak buat. Itulah pendapat saya tentang kelebihan. Dia ada dua aspek yang saya nampak, dari segi flexibility dan dari segi pendapatan. Dan akhirnya bergantung kepada karakter kepimpinan seseorang tu. Kalau sebelum Abang Khairi terangkan seperti tadi tu, apa yang saya nampak untuk bidang ini sendiri, yang saya nampak sebenarnya lebih kepada kekurangan. Dan bila Abang dah nyatakan tadi tu, banyak juga kelebihan yang kita boleh dapat timbang tara yang ada. Dan dapat saya simpulkan seperti bab kata orang dahulu, yang pekak pembakar meriam, yang buta teraba-raba, yang lumpuh penghalau ayam, yang tuli leka bertanya, yang pekong penjemuran, yang jarak tolak-tolakkan. Setiap yang kurang itu pasti ada lebihnya. Itulah timbang tara yang ada. Baiklah, Abang Khairi, tadi kita dah bercakap tentang risiko, kita dah bercakap tentang kekurangan, kelebihan yang ada. Mungkin sekarang saya nak bercakap tentang stigma masyarakat yang saya rasa memang kita patut patahkan. Memang tak layak untuk ada dalam minda masyarakat kita. Stigmanya, orang kata bahawa orang yang bekerja sendiri
adalah orang yang berani ambil risiko. Orang yang tak bekerja sendiri adalah orang yang tak berani ambil maafkan saya. Saya apa? Saya cakap tadi. Betul. Orang bekerja sendiri berani ambil risiko. Betul. Orang makan gaji tak berani ambil risiko kerana dia hanya ikut telunjuk sahaja. Saya rasa kalau pada sisi pandang saya itu hanyalah sekadar stigma. Betul. Ataupun pada sisi pandang abang tanpa fakta. Mungkin kalau kata fakta ke stigma ke mungkin abang boleh terangkan. Pada saya stigma. Stigma. Sebab mungkin saya nampak macam ni. Saya panggil dia sebagai the power of circle. Kalau kita ni dikelilingi oleh orang-orang yang bekerja, kita akan duduk dalam satu zon kawan-kawan yang play safe. Semua nak main selamat. Kau janganlah ni, nanti kalau kau berhenti pun kau nak cari kerja dekat mana, kan? Aku tak tengok ke si Dolah tu, kawan kita yang dulu, dia berhenti je kerja tu, ambil kau sampai sekarang ni buat kerja ni sekian-sekian. So kita boleh kata dia bergantung kepada siapa yang kita kelilingi. Sebab tu ada satu pepatah yang mengatakan, untuk kita tahu pendapatan seseorang tu, lihat siapakah 10 orang di sekeliling dia. Contoh, macam mana saya nak tahu Zidane punya pendapatan? Saya tengok siapa kawan-kawan Zidane. Zidane pun nak tahu saya punya kawan-kawan, saya punya pendapatan, tengok siapa kawan-kawan saya. Sebab tu pemilihan kawan ataupun pemilihan circle yang orang kita kelilingi ini harus menjadi siapa penentu kita siapa. Okey, saya percaya benda ni, kalau hari ini kita ubah siapa orang di sekeliling kita, maka the next 5 years hidup kita akan berubah. Kalau kita kekal dengan siapa yang kita kawan dulu the past 5 years, dan kita masih berkawan dengan orang yang sama, percayalah the next 5 years kita masih lagi berada pada takut yang sama. Menarik. Jadi untuk kita cakap pasal risiko ni, sebenarnya kadang-kadang adalah cicak-cicak telinga yang datangnya adalah dari kawan-kawan kita, orang-orang di sekeliling kita. Jadi untuk mereka nak upgrade diri, nak mengangkat diri, nak menjadi seorang entrepreneur, seorang founder ataupun pengasas kepada perniagaan, sama ada skala kecil ataupun besar, cubalah keluar daripada kawan-kawan kita sekarang, bukan buang, tetapi upgrade. Ada kawan-kawan pula yang jutawan mungkin, kan, yang dah lama berniaga. Dan even saya sebagai seorang entrepreneur, saya juga harus memilih dengan siapa saya nak berkawan. Kalau saya berkawan dengan kawan-kawan yang itulah sekarang ni kita ni ekonomi turun, kau tak tengok ke ni bisnes tu tutup, bisnes tutup. Kalau kita dengar, telinga kita lebih besar mendengar itu, maka bisnes kita pun akan turut sama itu saja, collapse. So tutup telinga, buka telinga satu lagi untuk mendengar kepada peluang. Peluang, walaupun kita punya macam apa yang berlaku pada pada saya juga. Okay, saya mengadakan seminar financial literacy secara offline satu ketika dahulu, secara fizikal. Tiba-tiba pandemik. 1 bulan Zidane down, duduk dalam bilik, termenung. Jam ni, macam mana aku nak buat ni? Macam mana? Orang nak belajar pasal kewangan. Kena tengok numbers, kena jumpa depan-depan. Tapi alhamdulillah Zidane, kerana the power of circle, the power of kawan-kawan. Babe, kau boleh buat online. Kita kan ada platform Zoom, kita kan ada Facebook Live, kita kan ada ni. Kenapa nak jadikan itu sebagai satu alasan untuk tidak memberi manfaat? So start daripada Zidane, sampai hari ini rupa-rupanya dah 30,000 peserta yang hadir secara online. Dan alhamdulillah mereka boleh terima benda tu. Dan ia sebenarnya menjadi satu hikmah, satu landscape baru untuk perniagaan saya. Dan untuk mereka yang belajar pasal kewangan ni pun kadang-kadang dia malu, Zidane. Kan nak pula bos-bos kan. Tiba-tiba datang kelas kewangan, tengok aku punya kelab ada kat sini lah. Bos, ada masalah kewangan ke? Dah nampak. Jadi sebenarnya kita melihat sesuatu perkara tu ada dua mata. Adakah kita memilih untuk menjadi mata lebah ataupun mata lalat? Kalau mata lebah, maka kita akan nampak yang manis-manis, yang baik-baik. Kita akan nampak peluang. Jika kita bermata lalat, kita akan nampak benda yang buruk-buruk, yang teruk-teruk, dan peluang itu tak akan datang. Yang datangnya hanyalah ancaman dan ancaman. Untuk menjawab secara keseluruhan tentang risk management ni, pada saya risiko setiap orang tu mempunyai profil yang berbeza, risk tolerance yang berbeza. Tapi sebenarnya kita boleh pupuk. Mungkin kita seorang yang low risk, sebenarnya kita boleh pergi kepada medium risk perlahan-lahan dan high risk untuk menerjah masuk ke dalam dunia bisnes. Itulah seperti Abang Gary ada sebut tadi. Saya tertarik berkenaan bagaimana kita nak pilih circle kita, bagaimana kita punya lingkungan. Dan bila saya nak bercakap tentang lingkungan ni kan, saya suka untuk petik satu kata-kata tokoh
sastrawan, maafkan saya, satu tokoh ilmuwan yang cukup terkemuka, iaitu Gubernur New Spain. Namanya Hernando Cortés Martínez Mondré ou Pizarro Martínez Mondré. Dia menyatakan bahawa kita nak tengok seseorang, nak tengok negara tu hebat atau tidak, tengok pada pemikiran anak mudanya. Bagaimana cara fikirnya. Jadi kalau hebat cara anak muda berkawan dengan orang-orang yang kena pada masanya, maka negara itu akan hebat, berada pada kelas pertama. Itu kata siapa? Cuba sebut balik nama dia. Alfonso de Albuquerque. Hernando Cortés Martínez Mondré ou Pizarro Martínez Mondré. Baiklah. Fernando mi amigo Istitucuci. Itu dah lain dah tu bang. Jadi itulah sebenarnya yang saya katakan tadi, bahawa kita mungkin kena cari, kita kalau lingkungan kita ditakat orang yang mulut yang cicak tu kan, yang terus fikiran hanya negatif sahaja tu, kita kena terus berani. Kita kena terus menjadi seperti helang yang menyongsong angin, terus berusaha, terus keluar dari zona yang selesa. Jadi seterusnya hadirin dan hadirat, mari sama-sama untuk kita bercakap pula tentang, mungkin ini dah lebih kepada kita nak simpulkan lah. Kerana mungkin ini soalan terakhir daripada saya lah yang saya nak sampaikan. Saya nak tanya, kalau saya kata bahawa berdasarkan kelebihan dengan kekurangan yang abang ceritakan tadi, saya dapat kira bahawa tak salah lah kan kita nak kerja sendiri ke ataupun nak makan gaji, tak salah sebab ia satu sumber yang halal dan risikonya pun letak atas kepala sendiri. Kalau kau kerja sendiri, itu risiko kau. Kalau makan gaji, itu kau punya tekanan. Jadi apa yang penting, azam dan tekad kita untuk bekerja. Kalau kita tiada azam dan tekad, maka kita hanya jadi mak jenin yang angan semata-mata. Yap. Tadi Zidane asyik banyak pepatah. Saya nak try juga boleh? Pepatah apa tu? Jika ingin menjadi pokok yang tinggi, bersedialah untuk ditiup angin. Jika takut untuk ditiup angin, maka jadilah seperti rumput, tetapi hidup dipijak orang. Betul-betul. Boleh? Betul. So kalau kita nak jadi someone yang hebat, memang akan ada banyak rintangan. Tapi kalau rasa tak mampu nak rasa rintangan tu, mungkin kita ni hidup adalah sekadar hidup yang mungkin dipijak orang dan tak boleh nak berkata apa-apa. So itulah benda yang saya rasa harus kita ubah. Dengan sesi pada hari ini, saya rasa macam seolah-olah duduk, kita kena bertukar tempat. Saya rasa lebih baik saya jadi host, ini yang sepatutnya jadi panel kan, sebab ini benda betul anak muda saya tak cukup muda. Okey. Ya. Abang, mungkin saya boleh, kita nak dekat dah sesi akhir kita, saya boleh tanyakan kepada Abang Khairi. Mungkin abang boleh berikan saranan lah kepada penonton. Ini yang mungkin kata kepada penonton yang masih lagi kusut nak rungkaikan arah kerjaya mana yang patut mereka pilih. Mungkin abang boleh berikan saranan bagaimana? Okey. Saranan yang pertama adalah langgar je. Apa yang terhidang dekat depan mata, rentap dulu, sambut dulu, buat yang terbaik. Sebab kita bukan buat terbaik tu kerana majikan kita tu company corporate baru kita nak buat terbaik. Company startup, company biasa pun kita harus buat yang terbaik. Kalau kita dah boleh membina karakter itu dan nampak sentiasa buka mata, melihat peluang, buka mata seperti mata lebah tadi, ini lebih baik, ini lebih baik, maka kita akan jumpa satu hari nanti, sama ada cepat atau lambat, dekat satu tempat kerjaya yang terbaik, atau mungkin sebenarnya kita boleh upgrade diri kita menjadi seorang entrepreneur, peniaga yang baik. Kalau kita selalu buat benda yang kita selalu buat, macam sekarang mungkin kita berkawan dengan orang biasa, bekerja seperti biasa, maka kita akan dapat benda yang kita selalu dapat, pendapatan yang kita selalu dapat. Jika kita ingin dapat sesuatu yang benda kita tak pernah dapat, aku nak income besar, aku nak ada rumah besar, aku nak ada isteri besar, okay? Maka kita harus buat benda yang kita tak pernah buat, something yang luar biasa. Contohnya mungkin kita bekerja, dalam masa sama kita cari peluang masa lebih. Orang mungkin sedang nyenyak tidur, kita sedang bawa Grab, sedang berfikir sambil buat duit, fikir apa lagi aku boleh buat, apa lagi aku boleh buat. Dan insya-Allah Allah mengikut sangkaan hamba-Nya. Kalau yang baik kita cari, yang baik Allah akan datang pada kita. Betul.
Itulah Allah tidak akan menguji kita dari luar kemampuan kita, sabar, usaha dan doa. Itulah 3 rencah kehidupan kita. Dan abang, mungkin kita pun tadi sebentar abang yang dah nyatakan sebelum ini, mungkin ramai di antara kita termasuk dengan saya sendirilah nak tentukan mana arah kerjaya saya. Boleh kata sebelum sesi bual bicara kita pada hari ini, saya seperti anggun gaya berjalan bersimpang, dan hari ini selepas kita dah dengar segala persoalan yang telah kita rungkaikan, dapat saya terima dengan baiknya, dapat kita cuplik dengan baiknya bahawa kita ada pendirian kita. Sekarang saya dah ada pendirian saya nak bekerja arah yang mana. Itu atas usaha, atas jawapan yang Abang Khairi jawab sebentar tadi. Alhamdulillah, saya Allah faham. Membuka ini apa yang kita kongsikan hari ini, Zidin, membuka hati-hati mereka yang mungkin sedang menganggur untuk terus bertindak. Yang mana yang dah bekerja, terus bekerja dengan cemerlang. Yang mana yang dah berniaga, buat gila-gila. Sebab saya pegang pada satu benda, kalau nak buat betul-betul buat. Kalau tak nak buat, tak payah buat. Nak main-main, nak sederhana. Life is not something yang kita boleh try and error. Life is about try, adjust and success. InsyaAllah. Okey, terbaik. Baik, itu saya bercakap tentang bahawa saya sudah faham. Sekarang saya nak tahu pula bagaimana pula respon penonton. Apakah para penonton, hadirin dan hadirat sedara semua faham atau tidak faham? Maka hari ini, untuk sesi bual bicara kita pada hari ini, satu perkara menarik yang disediakan oleh pihak penganjur kita, Amanah Saham Nasional Berhad, melalui Minggu Saham Amanah Malaysia, iaitu kuis. Dan kuis ni kan, siapa yang boleh jawab dengan tepat dan pantas, dia boleh memenangi voucher seharga RM50, voucher e-Shopee. Wow. Jadi kita beri kuis ni, kita beri peluang ini kepada 5 orang yang boleh jawab dengan tepat dan pantas. Mereka berpeluang memenangi voucher tersebut. Jadi bagi yang ingin menyertai, anda boleh imbas QR code yang tertera. Ini QR code yang tertera. Kemudian kalau anda tak dapat imbas kod ataupun QR code yang tertera, anda boleh pergi ke ruangan komentar. Di ruangan komentar, anda boleh tekan laman sesawang yang ada ataupun tekan link yang kami kongsikan di ruang komen, dan pastikan isi maklumat dengan tepat dan selesaikan sebelum siaran kita ini berakhir. Kurang dari 10 minit sebenarnya siaran kita akan berakhir. Jadi terus imbas kod yang ada, yang tertera. Kalau tak boleh, boleh tekan link yang berada di ruang komentar. Dan Abang Khairi, itu soalan daripada saya yakin soalannya hanyalah biasa-biasa sahaja. Mungkin sekarang kita nak buka pula kepada soalan yang agak mencabar minda. Dan ini soalan yang kita dapat dari penerbit sebentar tadi, iaitu ini soalan yang kita buka kepada ruangan khalayak ramai untuk penonton tanyakan di ruang komen. Nampak berdebar dah tu nak jawab. Tapi saya yakin kita punya panel ni cukup berketerampilan tinggi, cukup berkredibiliti, mampu menjawab segala persoalan dari setiap segi. Baiklah, soalannya, Aini Abdul Jabbar. Itu bukan soalan, itu namanya. Itu nama. Namanya Aini Abdul Jabbar, ditanyakan, bekerja sendiri dengan menyediakan ruang pekerjaan kepada orang lain lebih baik atau terus bekerja makan gaji? Saya ulang, bekerja sendiri dengan menyediakan ruang pekerjaan kepada orang lain lebih baik atau terus makan gaji? Jawapan paling selamat saya boleh bagi adalah bergantung pada preference masing-masing. Tetapi saya sendiri personally memilih, apabila saya ingat satu satu kata-kata ini, sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Jadi kalau kita nak menjadi seorang yang bermanfaat, haruslah kita bukan berkongsi kepada diri kita, keluarga kita, malah kita harus juga kongsikan kepada lebih ramai orang. Jadi bagaimana kalau kita ini seorang yang bekerja tetapi ingin memberi manfaat kepada orang lain? Mungkin kita boleh sebarkan melalui memberi pertolongan kepada rakan-rakan sekerja. Mungkin kita boleh amalkan sedekah subuh. So ini adalah bentuk-bentuk manfaat dalam skala yang kita mampu untuk mereka yang bekerja. Bagaimana pula untuk mereka yang bekerja sendiri? Saya nampak ini satu peluang yang tidak boleh dilepaskan. Kalau anda adalah seorang yang berniaga, seorang pengasas kepada perniagaan, tanam satu niat,
hari ini aku berniaga bukan semata-mata untuk aku, tetapi untuk memberi manfaat kepada pekerja-pekerja aku. Lebih ramai pekerja yang aku boleh hire, lebih ramai pekerja yang aku bagi gaji. Atas asbab itu dia boleh kongsi pada mak ayah dia. Yang mungkin mak ayah dia doa, ya Allah bagilah anak aku berjaya. Sebenarnya secara tak langsung kita dapat menumpang doa pekerja kita tadi tu. Mungkin kita ni banyak dosa, doa tu tak tembus, tapi kerana asbab doa mak ayah dia ataupun anak-anak dia, kita juga dapat mentempias itu. Jadi pada saya dua-dua pun kita boleh memberi manfaat. Cuma skala tadi tu bila bekerja sendiri, bekerja ni kita mungkin skala kecil, tetapi bila kita ada kebolehan untuk memberi lebih besar manfaatnya, maka ambillah peluang itu. Hire, jaga staf dengan baik, jaga keluarga dia dan amalkan hidup berkeluarga dalam perniagaan. Faham. Baik, jelaslah kepada yang tanya sebentar tadi kan. Kemudian soalan kedua dari Nur Rashikin Rohani. Dia tanyakan, kalau kita dah pencen, better pencen atau buat bisnes? Kalau kita dah pencen, better pencen atau buat bisnes? Berkait sikit sekali tadi, perkataannya adalah sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Dan saya percaya hidup di dunia bukan untuk bersenang-senang. Hidup di dunia adalah untuk bersusah-susah. Kerana ini adalah hidup yang sementara. Maka peluang yang ada ini, collect lah kan poin-poin ataupun collect lah markah ataupun pahala-pahala kan untuk menandingi dosa-dosa kita mungkin yang lampau. Jadi pada saya, kalaulah boleh diberi pilihan untuk mungkin secara rasmi, secara surat awak telah bersara, tetapi saya takkan bersara untuk memberi manfaat sehingga akhir hayat saya. InsyaAllah. Seperti Zidane juga kan, macam-macam pepatah. Jadi kita tahu terus menambah ilmu dan terus berkongsi ilmu. Kerana 3 bekalan yang kita boleh bawa, anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat serta amal jariah. Jadi apa yang setidak-tidaknya untuk mereka yang bersara, pada saya, apa ilmu, kemahiran yang kita ada sepanjang kita bekerja tu, kongsikan kepada junior-junior kita. Ataupun mungkinlah saya ambil contoh pesara guru, mahir dalam bahasa Inggeris. Kenapa tidak buat kelas percuma, buat kelas mengaji kepada ustazah. Jadi ini satu bentuk manfaat yang kita boleh teruskan. Bukan kerana duit ukurannya, tapi kerana manfaat dan bekalan akhirat. Ya, kerana bekalan akhirat. Agama ke? Bukan. Bukan. Tapi sempat berdakwah sikit. Ya, kita kena seimbang. Macam orang kata tu, kalau kita minta cawan, dapat cawan. Kalau minta air, dapat air dan cawan. Kalau kita minta dunia, hanya dapat dunia. Kalau kita minta akhirat, dapat akhirat dan dunia sekali. Itulah, kita berada di dunia ni sebagai tetamu senja yang kita datang ke dunia singgah sementara untuk mencari bekalan yang ada. Kemudian kita kembali ke sana ukhrawi yang kekal semata. Baiklah, ini soalan yang terakhir kita akan tanyakan dari Aini Abdul. Aini nak 2 kali soalan dia. Hanya 2 soalan saja. Mungkin itu yang soalan yang paling mencabar minda pada sisi pandang ni. Betul. Hanya 2 soalan saja. Ataupun saya rasa tu ada, cuba tengok. Kalau ada lagi, mungkin ada lagi. Saya rasa ada lagi satu soalan. Dari Aini Abdul Jabbar, dia tanyakan, bagaimana untuk yakinkan keluarga untuk bekerja sendiri dan berniaga setelah stabil makan gaji? Bagaimana untuk yakinkan keluarga untuk bekerja sendiri dan berniaga setelah stabil makan gaji? Nak yakinkan tu. Okey, jawapan kelakar dia adalah pakailah kereta besar, duduk rumah besar. Confirm macam cakap kau berhentilah sebab kau dah berjaya. Kan? Itu hakikatnya ramai orang ada stigma di mana bila melihat kau berjaya, suka tinggallah nak buat apa. Kan? Sebab itulah apa yang juga saya rasakan dan banyak lagi kawan-kawan saya yang berniaga pun rasakan. Pada peringkat awal mendapat tentangan, tetapi bila kita dah boleh tunjuk result, kita boleh menggajikan orang, kita boleh ada keluarga yang selesa, rumah yang baik, kereta yang baik, takkan ada orang berani untuk tanya, kau tak nak kerja balik ke? Kau kan PhD, doktor, Khairi Aizat kan contohnya. Jadi takkan ada orang pertikai. Malah orang cakap, niagalah. Sebab apa? Sebab parent kita pun, orang sekeliling kita pun dapat tempias. Jadi untuk menjawab skill yang boleh buat adalah start dengan menunjukkan bukti dalam skala-skala kecil untuk menunjukkan bahawa kita sebenarnya dah ready untuk bekerja sendiri. Contohnya, seperti hari ini mungkin kita berpendapatan 3,000 ataupun 5,000. Tunjukkan bukti bahawa tanpa pendapatan tersebut pun kita sebenarnya boleh survive dalam keadaan yang baik dan stabil.
Kerana mak ayah ni sebenarnya dia cakap tu bukan dia nak halang. Ya. Dia risau. Kan esok kau tak cukup, kau cari aku balik. Jadi untuk mengelakkan benda tu berlaku, memberi kesan kepada keluarga, jadi lebih baik pada saya siapkan betul-betul kita punya kewangan yang baik, simpanan secukupnya, persediaan mental, fizikal, dan tunjukkan dekat mereka yang kita dah ready, dan insya-Allah pada saya takkan ada yang menghalang selagi kita boleh menutup kebocoran perasaan risau tadi. Zidin. Baik, demikian jawapan yang telah diberikan. Sebab tu saya seronok jadi moderator, jadi host. Sebab ini ilmu yang kita dapat tu memang melimpah ruah. Lebih-lebih lagi bersama dengan Abang Khairi. Alhamdulillah, terima kasih Abang Khairi. Kita dah sampai di penghujungnya. Dan kita nak sampaikan juga terima kasih kepada anda semua, kepada para penonton yang terus berada bersama-sama dengan kami dari awal siri siaran kita pada hari ini sehingga ke akhir rancangan kita pada hari ini bagi bersama-sama berdiskusi tentang sembang-sembang Amanah Saham Nasional Berhad, iaitu sembang anak muda, kerja sendiri versus makan gaji. Semoga kupasan yang Abang Khairi berikan yang telah rungkaikan sebentar tadi mampu membuka mata anda semua untuk menentukan arah kerjaya yang ada. Baiklah hadirin dan hadirat, saya mewakili pihak Pemodalan Nasional Berhad dan juga Amanah Saham Nasional Berhad ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Tuan Khairi atas kesudian untuk hadir ke rancangan kami, dan juga kepada anda semua yang terus sudi bersama dengan kami, dan juga kepada Abang Khairi. Walaupun perkongsian kita agak singkat, tapi saya yakin segala ilmu yang kita dapat tu memang cukup padat. InsyaAllah ada peluang boleh kita berkongsi lagi. Boleh. Dan saya sebenarnya sikitlah mengusir. Dahsyatlah bahasa-bahasa yang Zidin guna. Saya rasa macam nanti boleh bluetooth sikit hantar. Dia dah macam built in tau. Nanti kita airdrop. Nanti kita airdrop. Baiklah tuan. Jadi itulah saya nak sampaikan kepada anda semua. Kita telah pun sampai ke penutupnya, dan kepada anda semua jangan lupa untuk hadirkan diri anda ke Minggu Saham Amanah Malaysia bertempat di Setia Fountains, Bertam, Pulau Pinang. Di sini ada pelbagai lagi perkara menarik yang boleh kita sama-sama cuplik, yang boleh kita nikmati dengan baiknya. Dan dengan kata-kata itu, yang jauh itu waktu, yang dekat itu mati, yang besar itu nafsu, yang berat itu amanah, yang mudah itu berbuat dosa, yang sukar itu berbuat pahala. Ada mata, pandanglah keindahan. Ada mulut, berbudilah pertuturan. Ada hati, berilah kesayangan. Saya Zidin Zidan Aziz Daisa, mewakili segala tim yang ada, ingin memohon maaf andai ada salah dan silap, kerana tak dinamakan jika tidak bergelora, tak dinamakan manusia jika tiada salah dan silap dan tiada dosa. Assalamualaikum dan salam Minggu Saham Malaysia buat semua.